إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ومشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat sama-sama lagi kita meneruskan majlis bacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar yang nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik. Hari ini kita di majlis yang ke-84 dan kita masuk pada bab ta'ziyah, berkenaan dengan memberikan ta'ziyah. Baik, sebelum kita baca lebih lanjut hadis-hadis berkaitan dengan ta'ziyah ni, kita tengok dulu apa maksud ta'ziyah, apa pengertian ta'ziyah. Baik, ta'ziyah adalah kita memberi mendoakan ataupun menasihatkan kepada orang yang ditimpa musibah. Tak kiralah sama apa juga musibah, sama ada kemalangan, sakit, demam, kebakaran, dan yang terutamanya kematian. Semuanya berbentuk adalah musibah. Jadi kita memberi satu semangat, satu kata-kata yang baik kepada orang yang ditimpa musibah tersebut untuk bersabar dan mengingatkan akan ganjaran pahala atas setiap kesabaran yang mereka tanggung tersebut, atas segala ujian yang mereka tanggung tersebut. Bukanlah takziah tersebut dengan kita mengatakan takziah ya, ataupun kita kata salam takziah, itu tak dikira sebagai mengikut sunnah lagi. Tak cukup syarat lagi mengikut sunnah baginda Nabi SAW dalam memberikan takziah. Bahkan tak perlu pun untuk kita menyebut perkataan takziah tersebut. Sekadar kita mengucapkan, kita kata bersabarlah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan yang lebih baik kepada engkau, ataupun apa-apa juga kata-kata yang baik, kata-kata nasihat supaya mereka lebih tabah dan sabar atas setiap ujian. Itulah lafaz takziah. Bukan seperti orang zaman sekarang kata, seperti kalau kita tengok dalam komen-komen Facebook dan sebagainya,
Kita tengok dalam komen ni, kita takziah, salam takziah dan sebagainya, itu tak cukup syarat lagi mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan apa-apa juga tak kira lah, yang yang kata-kata yang baik lah, kata-kata yang baik terhadap orang yang ditimpa musibah ataupun kepada ahli keluarga yang ditimpa musibah tersebut. InsyaAllah Imam Nawawi akan sebutkan apa pengertian takziah tersebut di pertengahan hadis ni, insyaAllah, pada bab ni, insyaAllah. Dan dia juga ada takziah ni, dia ada tempoh dia, iaitu selama 3 hari. Dan ada juga kata ulama, sebagai ulama kata takziah ni tidak ada had berbanding 3 hari tersebut. InsyaAllah kita tengok, kita akan tengok nanti apa bahasan yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan takziah ni, insyaAllah. Baik, kita tengok masuk hadis yang pertama dalam bab takziah ni, iaitu hadis yang ke 454 dalam kitab cetakan Darul Minhaj ni, hadis yang ke 454. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Sunan al-Kabir lil Baihaqi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عز مصابا فله مثل أجره إسناده ضعيف. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan hadis ini daripada kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Al-Kabir dari Imam Al-Baihaqi, daripada yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musaban, barang siapa yang memberi takziah, yakni memberi kata-kata nasihat supaya bersabar kepada orang yang ditimpa musibah, falahu mislu ajrihi, maka bagi orang yang memberi ucapan takziah tersebut, dia akan mendapat ganjaran pahala seumpama orang yang ditimpa musibah tersebut. Sekiranya orang ditimpa musibah tersebut dia bersabar, maka orang yang memberi ucapan takziah tersebut dia akan mendapat pahala seumpama orang yang bersabar tersebut. Dia kata besarnya fadilat orang yang memberi galakan nasihat supaya bersabar tersebut, salam takziah tersebut. Sebab apa? Berdasarkan satu hadis, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, orang yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seumpama mereka yang melakukan kebaikan tersebut. Itu fadilat orang yang memberi takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Dia akan mendapat pahala ataupun ganjaran pahala seumpama orang yang bersabar tersebut. Baik, qala wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi aidan an Abi Barzah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man 'adha sakla kusiya burdan fil jannah. Qala at-Tirmidzi laisa isnaduhu bil qawi. Imam An-Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan At-Tirmidzi daripada Abi Barzah, Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man azza sakla, barang siapa yang memberi takziah, yang memberi ucapan supaya bersabar, sakla, kepada orang yang sakla ni adalah wanita yang kematian anaknya. Siapa yang memberi takziah kepada wanita yang kematian anak dia, anak lelaki ataupun anak perempuan lah, tak kira, kusiya burdan fil jannah. Sebab apa? Orang yang wanita yang kehilangan anak dia ni lebih sakit lagi, dia punya hati dia punya perasaan dia berbanding orang lelaki, berbanding dengan ayah. Kusiya burdan fil jannah, maka dia akan dipakaikan satu pakaian yang istimewa di dalam syurga kelak. Itu ganjaran kepada mereka yang memberi takziah kepada orang yang
ataupun wanita yang kehilangan anak dia, dia akan dipakaikan pakaian yang baik di dalam syurga. Dan kata para ulama, beri takziah kepada orang perempuan tersebut tidak dibolehkan bagi orang yang selain daripada suami dia, suami perempuan wanita tersebut dan juga mahram dia. Hanya dua golongan tersebut sahaja yang dibenarkan untuk memberi takziah kepada wanita tersebut. Sebab apa? Sebab selain daripada kedua golongan tersebut dibimbangi akan menjadi fitnah. Kata sebagai ulama, dia hukum dia makruh, bahkan ada yang mengatakan haram memberi takziah kepada wanita tersebut, kecuali ditemani ataupun di bersama dengannya semasa memberi ucapan takziah tersebut bersama dengan mahram dia. Itu sebagian ulama yang membenarkan. Sebagai ulama lagi dia tak membenarkan. Sebab apa? Dibimbangi menjadi fitnah. Qala Tirmizi laisa isnaduhu bil qawi. Kata Imam Tirmizi, hadis dia tak kuat. Maksudnya hadis ni hadis yang dhaif. Baik, hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wan Nasa'i an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma hadisan tawilan fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha ma akhrajaki ya Fatimah min baitik qalat ataitu ahla hadha al-bait fatarahamtu ilaihim mayyitahum aw 'azzaytuhum bihi. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan juga An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma hadisan tawilan fihi. Hadis ni asal dia panjang, yang mana pada satu hari baginda Nabi SAW dan para sahabat, sebagian para sahabat menguruskan satu jenazah, dan kemudian apabila baginda selesai daripada pengurusan jenazah tersebut, daripada menguburkan jenazah tersebut, kemudian baginda Nabi SAW pun beransur pulang, balik ke rumah. Dan semasa dalam perjalanan pulang tersebut, baginda Nabi SAW ternampak satu kelibat wanita. Kemudian setelah menghampiri, barulah baginda Nabi SAW perasan itu adalah anak baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka berlakulah perbualan di antara baginda Nabi dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Baginda Nabi tanya apa? Ma akhrajaki ya Fatimah min baitik? Sebab apa yang mengeluarkan kamu? Sebab apa kamu keluar daripada rumah kamu, ya wahai Fatimah? Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ataitu ahla hadzal bait fatarahamtu ilaihim mayyitahum. Sayyidatina Fatimah menjawab, saya telah mendatangi rumah ni, fatarahamtu ilaihim mayyitahum, supaya dapat merahmati ataupun mendoakan kerahmatan kepada keluarga si mati ahli keluarga ni, keluarga si mati ahli keluarga tersebut, iaitu au azzaituhum bihi, ataupun saya nak memberi takziah, ataupun nak memberi satu nasihat ataupun galakan supaya mereka bersabar atas kematian keluarga mereka, ahli keluarga mereka tersebut. Ini Sayyidatina Fatimah datang untuk memberi takziah kepada keluarga, ahli keluarga tersebut. Au di sini syak daripada perawi. Perawi tersebut tak pasti sama ada Sayyidatina Fatimah sebut fatarahamtu ilaihim mayyitahum ataupun menyebut azzaituhum bihi. Maksud di sini Sayyidatina Fatimah melakukan satu perbuatan yang dituntut, sangat dituntut dalam agama, iaitu memberi takziah kepada keluarga si mati. Baik, hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Ibn Majah wal Baihaqi bi isnadin hasan an Amr bin Hazm radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. Riwayat Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Ibn Majah dan Sunan Al-Baihaqi
dengan sanad-sanad yang hasan, yang baik, daripada Sayyidina Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatihi. Tidaklah seorang mukmin yang memberi takziah, yakni menasihatkan dia untuk bersabar kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Maksudnya setiap orang yang memberi takziah terhadap saudaranya yang ditimpa musibah, melainkan illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah, melainkan Allah Ta'ala akan memakaikan kepadanya min hulalil karamah, satu pakaian yang mulia, yaumal qiyamah, yakni pada hari kiamat kelak. Itu fadilat mereka yang memberi takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Dia akan dipakaikan satu pakaian yang istimewa, satu pakaian yang mulia di hari kiamat kelak. Itu yang membezakan di antara orang lain. Wa'lam anna at-ta'ziyah hiya at-tasbir. Dan ini ta'rif, maksud daripada ta'ziyah, hiya at-tasbir. Ta'ziyah ni apa? Iaitu at-tasbir, iaitu menyabarkan. Satu kata-kata nasihat, kata-kata yang baik untuk memberi kesabaran dan ketabahan kepada orang yang ditimpa musibah ataupun keluarga yang ditimpa musibah. Wa dhikru ma yusaddi sahibal mayit wa yukhaffifu huznahu wa yuhawwinu musibatahu. Menyabarkan dan juga menyebutkan ataupun menyebutkan apa-apa yang menghiburkan mereka. Ini sahibal mayit, ahli keluarga si mayat, daripada menyebutkan apa-apa ganjaran pahala atas setiap kesabaran dan ketabahan yang mereka tanggung atas setiap musibah, dan menyebutkan setiap takdir Allah Ta'ala. Itulah yang kita kena reda dengannya. Wa yukhaffifu huznahu, dan meringankan kesedihan mereka. Wa yuhawwinu musibatahu, dan menghilangkan perasaan sedih mereka atas setiap musibah yang mereka hadapi sekarang pada waktu tersebut. Itu maksud daripada ta'ziyah. Bukanlah maksud ta'ziyah tu dengan kita menyebut perkataan ta'ziyah tersebut sendiri. Bahkan tak perlu langsung untuk menyebutkan ta'ziyah, perkataan ta'ziyah tersebut. Kalau tengok orang Arab, mereka tak sebut langsung ta'ziyah. Mereka menyebutkan perkara-perkara yang baik, nasihat yang baik. Kalau orang Melayu saja yang sebut perkataan ta'ziyah tersebut. Bahkan tak perlu langsung untuk sebut ta'ziyah tersebut. Wahia mustahabbah, dan ia adalah sangat-sangat dituntut. Fa innaha mustamiratun 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab apa? Sebab dia mengandungi, dia merangkumi pada al-amri bil ma'ruf, dalam melaksanakan amal ma'ruf, dan juga an-nahyi 'anil munkar. Kalau al-amru bil ma'ruf itu kita perintah dia atau kita nasihat dia untuk bersabar, redha dengan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau an-nahyi 'anil munkar, iaitu kita melarang dia daripada bersedih ataupun meratap dan melakukan perkara yang tidak baik semasa ditimpa musibah. Itu maksud daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa hiya aidan dakhilatan fi qaulillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga ta'ziyah tersebut dia masuk dalam ayat firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong bantulah di atas setiap kebaikan dan ketakwaan. Wa hadzani min ahsani ma yustadallu bihi fi ta'ziyah. Dan dua dalil ni, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga firman Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di antara yang terbaik dalam kita mendalilkan, di antara dalil yang terbaik dalam perbuatan melakukan ta'ziyah tersebut. Wa sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Imam Nawawi mendatangkan satu dalil lagi, iaitu seperti mana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
wallahu fi aunil abdi, bahwasanya Allah Ta'ala akan sentiasa menolong seseorang hamba, maka al-abdu fi auni akhihi, selagi mana seseorang hamba tersebut membantu saudaranya yang lain. Termasuk juga dalam memberi takziah tersebut. Sebab takziah tersebut kita menolong saudara kita yang ditimpa musibah tersebut untuk meringankan kesedihannya, dengan kita menghiburkan dia dengan kata-kata yang baik. Maka dalam satu hadis Allah Ta'ala firman Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala akan membantu orang yang selagi mana dia membantu saudaranya yang ditimpa musibah ataupun dalam kesusahan. Wa'lam anna ta'ziyah mustahabbatun qabla ad-dafni wa ba'dahu, dan ketahuilah memberi ta'ziyah tersebut sangat dituntut sebelum pengebumian dan juga selepasnya. Qala ashabuna yadkhulu waqtu at-ta'ziyah min hina yamut wa tabqa ila 3 ayyam ba'da dafni, dan kata sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, masuknya waktu memberi takziah tersebut selepas mana kita kematian ataupun selepas mana kematian ahli keluarga si mati tersebut, wa tabqa ila 3 ayyam ba'da dafni, dan berkekalan disunatkan untuk memberi takziah tersebut selama mana 3 hari selepas mana pengebumian. Wassalasatu 'ala at-taqrib la 'ala at-tahdid, dan 3 hari tersebut bukanlah secara mana dia? Wassalasatu 'ala at-taqrib, dan 3 hari tersebut adalah dikira sebagai lebih kurang lah, lebih kurang, bukannya sebagai terbatas, cukup 3 hari, dia lebih kurang saja 'ala at-taqrib. Kata qalahu Syekh al-Imam Abu Muhammad al-Juwaini min ashabina, itu kata Imam al-Juwaini, al-Imam Abu Muhammad al-Juwaini min ashabina. Qala ashabuna wa tukrahu at-ta'ziyah ba'da 3 ayyam, dan kata sebagian ulama lagi dalam mazhab Syafi'i makruh untuk memberi takziah selepas mana 3 hari. Sebab mana 3 hari? Sebab apa? Lianna ta'ziyah litaskini qalbi musab. Tujuan utama memberi takziah tersebut adalah untuk mententeramkan dan menenangkan hati orang yang ditimpa musibah ataupun ahli keluarga yang ditimpa musibah. Wal ghalib sukun qalbihi ba'da salasah, dan kebiasaan orang yang ditimpa musibah tersebut dia mengambil masa 3 hari untuk menenangkan perasaan dia, menenangkan hati dia. Fala yujaddidu lahu al-huzn, maka tak digalakkan, tak sewajarnya lah untuk kita mengingatkan ataupun membangkitkan kesedihannya. Sebab tu kata sebagai ulama dimakruhkan untuk memberi takziah selepas mana 3 hari. Hakadha qalahu al-jamaahir min ashabina, demikianlah yang disebut oleh kebanyakan ataupun jumhur para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini makruh memberi takziah selepas mana 3 hari, dan dia ada pengecualian dia. Kita akan tengok selepas ni. Wa qala Abu al-Abbas ibn al-Qas min ashabina la ba'sa bit ta'ziyah ba'da as-salasah bal tabqa abadan wa in tala az-zaman, dan kata Abu al-Abbas ibn al-Qas, itu salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan la ba'sa, tak ada masalah, tak mengapa untuk memberi takziah selepas mana 3 hari. Bahkan tabqa abadan, dia berkekalan sepanjang hayat, sepanjang masa. Wa in tala zaman, sekalipun panjang masa tersebut. Yakni selama mana, selagi mana hidup, selagi itulah dibenarkan untuk memberi takziah. Itu pendapat al-Imam Abu al-Abbas Ibn al-Qas. Wa haka hadha aidan Imam al-Haramain an ba'd ashabina, dan pendapat tersebut dipersetujui oleh al-Imam al-Haramain daripada sebahagian para ulama mazhab Syafi'i. Wal mukhtar, dan pendapat yang paling yang dipakai annaha la tuf'alu ba'da 3 ayyam illa fi suratain, iaitu
tidak dibenarkan untuk memberi takziah selepas mana 3 hari, melainkan pada 2 keadaan. Istisnahuma ashabuna aw jama'atu minhum, yang dikecualikan oleh para ulama ataupun sebahagian besar dalam mazhab Syafi'i. Wa huma idza kana al-mu'azzi, kedua-dua itu adalah sekiranya orang yang memberi takziah tersebut, atau sahibul musibah, ataupun orang yang ditimpa musibah, ataupun ahli keluarga dia, ahli keluarga yang ditimpa musibah tersebut, ghaiban, dia tak hadir, halad dafni, ketika mana hari pengebumian tersebut. Contoh orang yang memberi takziah tersebut, dia tak tahu tentang kematian seseorang tersebut, selepas mana 3 hari baru dia tahu, baru ada orang yang maklumkan kepada dia tentang kematian si fulan. Maka selepas waktu tersebutlah dia dibenarkan untuk memberi takziah dan minta maaf kerana bagi tahu kata dia baru tahu tentang kematian ahli keluarga tersebut. Atau sahibul musibah, ataupun ahli keluarga yang ditimpa musibah tersebut. Contoh, kalau seorang ayah tu meninggal dunia, anak dia yang berada di luar negara, dia tak boleh nak balik sebab ada masalah tertentu, tiket habis ke, dan kena kuarantin ke, sebagainya. Selepas mana 3 hari baru dia sampai, maka pada waktu tersebutlah kita benarkan untuk takziahkan kepada dia, memberi takziah kepada dia. Adapun zaman sekarang dah mudah, dah boleh send WhatsApp, dah tulis komen di Facebook dan sebagainya. Itu dah dikira sebagai memberi takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Wattafaqa ruju'uhu ba'da salasah, iaitu kedua mereka tersebut pulang selepas mana 3 hari, maka dibenarkan pada waktu tersebut, dibenarkan untuk memberikan takziah. Al-mu'azzi, idza kana al-mu'azzi, saya sebut al-mu'azza tadi, sebab al-mu'azzi orang yang memberi takziah, atau sahibul musibah, orang yang diberikan takziah tersebut. Idza kana al-mu'azzi atau sahibul musibah ghaiban hal ad-dafni wattafaqa ruju'uhu ba'da salasah, ini sebagaimana pulang daripada 3 hari tersebut. Qala ashabuna wa ta'ziyah ba'da dafni afdalu minha qablahu, dan kata sebahagian para ulama, takziah ni memberi takziah selepas mana pengebumian itu lebih afdal daripada sebelumnya, yani sebelum pengebumian. Kenapa? Lianna ahlal mayit mashghulun bitajhizihi, sebab ahli keluarga si mati tersebut sibuk menguruskan jenazah. Wa lianna wahsyatahum ba'da dafnihi li firaqihi aktsar, dan kesunyian mereka, kerinduan mereka terhadap si mati selepas mana pengebumiannya itu lebih banyak. Maka pada waktu tersebutlah kita disunatkan ataupun lebih afdal lagi untuk memberi takziah kepada mereka. Hadza illam yara minhum jaza'an shadidan, hal ini ketika mana kita tidak melihat mereka dalam keadaan yang jaza'an shadidan, yang tersangat kecewa, tersangat sedih. Fa in ra'ahu qaddama ta'ziyah, dan sekiranya kita melihat mereka tersangat sedih, yakni ketika mana sebelum pengebumian, kita tengok ahli keluarga si mati tersebut tersangat sedih, maka pada waktu tersebut qaddama ta'ziyah, maka disunatkan ataupun digalakkan untuk qaddama ta'ziyah, untuk mendahulukan takziah sebelum pengebumian. Itu lebih afdal. Itu tujuan sebab apa? Sebab tujuan utama dia adalah untuk meringankan kesedihan mereka dengan kata-kata yang baik, yusakkinahum, untuk menenangkan mereka. Wallahu a'lam. Apa yang kita baca hari ini, pada insya-Allah akan kita dapat faham insya-Allah. Itu maksud takziah. Bukan seperti mana yang kita amalkan sekarang, iaitu kita sekadar mengucapkan takziah. Itu tidak mengikut sunnah yang sebenarnya. Sebaliknya
kita mengucapkan kata-kata yang baik, menasihatkan supaya orang yang ditimpa musibah ataupun keluarga yang ditimpa musibah tersebut untuk bersabar. Itulah takziah yang sebenarnya. Wallahu alam. Kita cukup sekadar hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung. Niat saya untuk baca esok hari insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah. Kalau ada halangan, insya-Allah kita sambung pada hari Isnin insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya serta kejahilan diri saya. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Mohon sidang pendengar, sidang musyahidin untuk membentungkannya insya-Allah. Dan kita akhiri dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala merahmati dan memberkati waktu kalian insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.